Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, pembinaan Jalan Ulu Paku ke Ulu Kota yang merentasi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban, Gerian dan Pakan akan menghubungkan kawasan pedalaman di ketiga-tiga konstituensi tersebut. Timbalan Premier Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, kos projek bernilai RM247 juta itu dijaga siap pada 2027. Bagaimanapun katanya hasil perbincangan dengan pihak Jabatan Kerja Raya JKR menjangkakan ianya dapat disiapkan pada 2026. Menurutnya, beliau gembira kerana Kerajaan Sarawak telah meluluskan projek ini di bawah salah satu pakej Second Trunk Road. Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata demikian ketika ditemui semasa mengadakan lawatan tapak ke projek Proposed Construction and Completion of Ulu Paku, Ulu Kota Link Road and Upgrading of Existing Ulu Paku Road, Betong, Division pada Selasa. Beliau juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak menambah setakat ini, progres projek ini adalah di tahap yang memuaskan di mana ianya berada di hadapan jadual sebanyak 44% atau 44 hari. Justru beliau harap pihak kontraktor akan mengekalkan momentum ini selain menyeru pihak Jabatan Kerja Raya melakukan pemantauan yang diperlukan. Menurutnya, jajaran jalan ini kelak akan memendekkan jarak perjalanan dari Sarike ke Betong berbanding jajaran Lebuh Raya Pan Borneo sedia ada. Terdahulu, Datuk Ahmad Douglas bersama yang lain menghadiri mesyuarat dan taklimat bertempat di Pejabat JKR bahagian Betong berkaitan projek tersebut dan turut membincangkan proposed new junction of Jalan Ulu Paku. Sementara itu, Kerajaan Sarawak komited untuk terus memperjuangkan kuasa autonomi negeri dalam industri pengagihan gas. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Profesor Dr. Sim Kriyan memberitahu ordinan pengagihan gas yang diluluskan pada November lepas akan memberi manfaat kepada rakyat Sarawak dari segi bekalan gas yang berterusan pada harga berpatutan. Jelasnya, ordinan tersebut telah diluluskan agar kerajaan negeri dapat mempertingkatkan rangkaian pengagihan gas di Sarawak dan bukan sahaja mengenai pengedaran tong gas petroleum secara LPG bersubsidi daripada Petroleum Sarawak Berhad Petros atau MyGas. And this gas tong is a very small issue in the recent amended Gas Distribution Amendment Law. In 2016, we already got the autonomy to determine who distribute gas tong in Sarawak. And as far as the rakyat is concerned, does it matter is a red tong, yellow tong, or green tong? Does it matter? It's control price. So it doesn't matter what color, it's still the same price, right? Why do we stop MyGas? Because MyGas is 70% owned by Thailand. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2022, Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK 2023 dan Anugerah Smart Community ASK 2023 di Kuching pada Selasa. Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan MPHLG itu berkata sebanyak 50 hingga 60% bekalan gas di Malaysia disediakan oleh Sarawak. Tambahnya lagi, di peringkat antarabangsa pula sebanyak 15% gas di Tokyo turut disediakan oleh negeri ini. Dalam majlis sama, Datuk Ahmad Dr. Sim telah menyampaikan anugerah APC 2022, KIK serta ASK kepada penerima terdiri daripada kaki tangan agensi, jabatan dan pihak berkuasa tempatan di bawah MPHLG. Dalam perkembangan lain, rombakan kabinet yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Selasa adalah untuk memperkasakan pentadbiran kerajaan ini. Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbong berkata, rombakan ini bertujuan untuk memastikan hala tuju Malaysia kekal progresif. Dalam satu kenyataan media pada Selasa, beliau menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Perdana Menteri di atas kepercayaan kepadanya untuk menjawat portfolio baru itu yang mana beliau sebelum ini menggalas tanggungjawab sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri HL Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas. Sesungguhnya, beliau berikrar akan terus menyumbangkan bakti dan melaksanakan amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin demi manfaat rakyat dan negara keseluruhannya.
Dalam hal itu, Ahli Parlimen Hulu Rajang itu turut berterima kasih kepada Perdana Menteri, Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazari Tun Dr. Bopeng serta pihak lain di atas sokongan dan kerjasama sepanjang beliau menggalas amanah dan tanggungjawab sepanjang setahun dalam tugasan sebelum ini. Manakala projek jalan raya baru telah dikenal pasti untuk menghubungkan kawasan Tanjung Embang ke Tanjung Bako dan Beliong. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Inseni Aidil Lariwo, projek ini adalah untuk memberi jalan perhubungan darat kepada penduduk di kawasan Tanjung Embang ke bandar utama berhampiran seperti Kuching, Samarahan dan Asajaya yang kini hanya menggunakan pengangkutan air sebagai perhubungan utama. Di Tanjung Bako tu sudah ada jalan second trunk road yang dibina sampai ke Samarahan. Dan juga di sebelah Beliong ada pembangunan feri yang kita nak buat menghubungkan ke kawasan Asajaya Peninsula. Bersambung juga dengan second trunk road itu nanti. Beliau berkata demikian ketika ditemui media ketika lawatan kerja ke Kampung Semilang dan Kampung Beradik di Kuching pada Selasa. Justru katanya kementeriannya akan memberikan keutamaan dalam membangunkan kedua-dua jalan ini termasuk 2 buah jambatan yang dibangunkan bagi jalan Tanjung Embang menuju ke Tanjung Bako iaitu di Loba Batu Belat dan di kawasan Sungai Sarawak. Untuk peruntukan projek tersebut, Datuk Inseni Aidil memberitahu pihaknya akan cuba untuk membidak dalam Pelan Pusingan Kelima Rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Untuk 2 buah jajaran baru ini kita cuba membina projek ini di tingkat kerajaan persekutuan untuk pelaksanaan sekurang-kurangnya di RMK 12 RP5 Rolling Plan 5 yang akan putuskan pada pertengahan tahun depan. So itulah sebab lawatan kita sini untuk mengenal pasti dan merangka projek baru ini untuk dibawa ke peringkat atas, keutamaan tinggi untuk diluluskan oleh kerajaan pusat KK di dalam. Sementara itu, Datuk Inseni Aidil juga melawat ke kawasan projek menaik taraf Jalan Kebun Kampung Beradik Semilang. Menurutnya, projek tersebut kira-kira sepanjang 8.7 km, merangkumi jalan berturap sepanjang 5.3 km dan jalan konkrit sepanjang 3.4 km dengan beberapa kampung akan termasuk dalam skop projek iaitu Kampung Beradik, Kampung Semilang, Kampung Beradik Cina, Kampung Tanjung Ulu, Kampung Sri Pinang dan Kampung Tiang Api. Projek akan dibukakan tender pada bulan ini dan pembinaan dijangka bermula pada suku pertama tahun 2024 dengan tempoh projek memakan masa selama 24 bulan untuk disiapkan. Selanjutnya, prihatin dengan keperluan penduduk di konstituensinya, Adun Opar Billy Sujang telah melawat tapak bagi meninjau perkembangan pembinaan gereja St. Louis, Kampung Rasul 1 yang baru dilundur pada Ahad. Semasa sesi lawatan tersebut, beliau telah dimaklumkan terlebih dahulu berkenaan keperluan peruntukan tambahan sebanyak RM798,000 bagi menyiapkan sepenuhnya gereja tersebut. Dalam lawatan itu, beberapa permasalahan juga telah dikesan seperti keperluan untuk membina dinding penahan atau gabion wall dan mengisi kawasan tepi bangunan gereja atau land filling yang memerlukan kos-kos tambahan. Sehubungan itu, beliau telah menggesa agar pihak gereja menghantar permohonan bagi peruntukan tambahan dengan kadar segera agar ianya dapat diluluskan oleh pihak Unifor. Dalam hal itu, Majlis Penyerahan Projek Siap bagi projek membaik pulih rumah fasa B Skim penempatan semula batu kawah telah diadakan di Kuching pada Selasa. Ia telah disempurnakan oleh Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP, Kaunselor Tan Kai bersama wakil MPP yang terlibat. Dalam majlis tersebut, 2 projek di bawah program pembasmian kemiskinan bandar PPKB telah diserahkan kepada 2 penerima iaitu Kuan Kim Fung dan Paya Jantan. Pembiayaan program berkenaan adalah daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia KPKT, manakala Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan MPHLG dan MPP sebagai agensi pelaksana. Sebelum ini, peruntukan untuk membaiki rumah adalah RM15,000 setiap rumah dan mulai tahun 2021, peruntukan tersebut telah dinaikkan kepada RM17,000 setiap rumah.
Untuk rekod bagi tahun 2023, KPKT telah meluluskan bantuan baik pulih rumah untuk 36 buah rumah dan kesemua rumah tersebut telah siap dilaksanakan pada September 2023 yang berjumlah keseluruhan RM612,000. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. Buletin edisi tengah hari ini diakhiri dengan paparan video mengenai Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. #Saluran Informasi Rakyat Salam Lukas. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan. Laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Kereta Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier Sarawak Maju 2030.